Konglomerat diminta bantu pembangunan seni. Rakyat bertanggungjawab taat setia yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Konglomerat disaran memanfaatkan keuntungan mereka dengan menyokong pembangunan pelbagai industri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini termasuklah industri seni, sastra dan budaya negara. Saya gesa dulu ada usaha dalam pelbagai bidang, dalam pendidikan, seni, teater. Patut ada usaha untuk mendukung. Kalau kita ada dah 30 konglomerat ini, dia beri sokongan dalam pelbagai bidang, itu akan memperkayakan seni, sastra, budaya, pendidikan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran lukisan Orientalis di Muzium Kesenian Islam di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dan Pengerusi Yayasan Al-Bukhari Tan Sri Said Mukhtar Said Al-Bukhari. Pameran lukisan Orientalis, cerminan atau bayangan, merupakan sebuah kisah mengenai hubungan antara Eropah, Amerika dengan dunia timur yang telah diterokai oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia sejak 15 tahun lalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menolak kenyataan PAS berkenaan kerajaan perpaduan suka mendominasi tampuk kepimpinan negara. Tegas beliau, kerajaan sedia ada fokus kepada dasar pemerintahan dan tidak mahu rakyat dipesongkan dengan sentimen politik. Ya, jangan gunakan naratif kolot dan jumud. Negara ini seperti kita sebut, negara pelbagai kaum. Sementara kita angkat penghayatan Islam, kita kena jaga supaya hak yang bukan Islam itu juga dipelihara. Ini perjanjian kita. Ini jaminan keamanan negara kita. Jadi saya tidak cenderung untuk rakyat dipesongkan dengan sentimen. Sektor komoditi dan minyak sawit bukan sahaja penyumbang penting untuk pertumbuhan ekonomi negara, malah memberi manfaat kepada kemampanan persekitaran. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, sektor komoditi itu turut menyumbang secara signifikan kepada peningkatan taraf hidup rakyat sekaligus mengurangkan kemiskinan. Jelasnya, industri sawit Malaysia sentiasa berdepan dengan pelbagai tuduhan palsu seperti penebangan hutan, sedangkan kajian saintifik yang dibuat baru-baru ini jelas menunjukkan aktiviti memburu lebih bahaya kepada biodiversiti bukannya peladangan kelapa sawit. Don't just take my word for it. The Forestry and Forest Product Research Institute in Japan confirms that oil palm outperforms natural forests by absorbing 4 times more carbon dioxide when it comes to carbon sequestration. Palm oil is far superior than soya, rapeseed and sunflower. Beliau berucap pada Forum Kemampanan Minyak Sawit Antarabangsa bertajuk Perdagangan Mampan dan Pelaksanaan Perniagaan Bertanggungjawab dalam Era Global Baharu. Forum yang dianjurkan KSI Strategic Institute for Asia Pacific turut dihadiri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Zakri Jaafar serta Pengerusi Kelab Ekonomi ASEAN AEC Tan Sri Michael Yeo. Kerajaan tidak menolak kemungkinan kumpulan yang mendakwa waris keturunan Sulu dipergunakan golongan tertentu dari Barat untuk membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Mereka juga memaklumkan melalui surat kepada Peguam Negara bahawa bukan sahaja berhak ke atas Sabah, malah perlu menerima caj faedah tambahan $16 bilion. Tindakan biadab kumpulan Sulu jelas menunjukkan mereka tidak menghormati Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Tuntutan itu juga dianggap satu penipuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan saya arahan dan juga mesyuarat kabinet memberikan saya arahan, kita akan lawan habis-habisan. Sebab kita sebuah negara yang bebas, yang merdeka, yang mempunyai maruah dan kedaulatan. Kita akan sehabis-habisan melawan tuntutan mereka. Dan kali ini saya beritahu pada peguam kita di sana, kalau dia orang kalah dan mana-mana negara, kita tuntut kos supaya dia bayar balik ganti rugi kos kita yang kita pergi melantik peguam antarabangsa.
Tuntutan dijangka bakal diputuskan di Perancis 6 Jun ini. Ketika ini, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berada di Perancis bagi proses tersebut. Input pelbagai lapisan masyarakat penting bagi memastikan penyediaan kajian separuh penggal KSP RM ke-12 berjalan lancar dan mencapai matlamat. Justru sesi libat urus KSP RM ke-12 Kementerian Ekonomi bersama Kerajaan Negeri yang sedang berlangsung ketika ini merupakan platform terbaik untuk mendapatkan cadangan daripada pemegang taruh setiap negeri. Dan terbaru, Selangor menjadi negeri kelima bagi sesi libat urus berkenaan. Sesi libat urus bagi Selangor ini melibatkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, Wakil Kerajaan Negeri NGO, penggerak masyarakat dan tidak terkecuali orang awam. Semakan ini adalah penting kerana Rancangan Malaysia ke-12 merupakan kerangka ekonomi yang menentukan pelaksanaan dasar-dasar yang lain. Contohnya projek, kalau yang telah ditetapkan siling perbelanjaannya, kalaupun ada cadangan projek baru, dia tidak boleh melepasi siling itulah. Penglibatan pelbagai pihak bersifat menyeluruh sekaligus membolehkan pelbagai cadangan diutarakan meliputi isu gaji minimum, pembuangan sisa pepejal dan golongan belia. Kaedah yang digunakan ini saya rasa amat baik dan patut diteruskan oleh pihak Kementerian Ekonomi. Saya rasa. Sangat memberi manfaat kepada masyarakat. Memang satu ciri demokrasi, sistem demokrasi yang didokong oleh Malaysia lah. Saya nampak ini satu program yang cukup baik. Pelibatan daripada semua pemegang taruh, terutama dari jabatan ketua-ketua kampung di peringkat yang paling bawah lah, dan juga ketua-ketua agensi serta ahli-ahli majlis. Satu perlibatan yang cukup baik. Sesi libat urus melibatkan 14 negeri bermula pada 16 Mei di Pahang dan dijangka selesai melibatkan semua negeri pada awal Julai. Pembentangan KSP RM ke-12 pula dijadualkan pada pertengahan September ini. Orang ramai boleh mengemukakan cadangan menerusi laman web tertera. Pemantauan perbelanjaan negara perlu terus dilaksanakan bagi mengawal defisit. Penganalisis ekonomi berpandangan ia sebagai langkah menstabilkan mata wang sekaligus ekonomi negara. Kita juga perlu lihat kepada kerajaan untuk memastikan bahawa memantau perbelanjaan kita supaya kita punya defisit itu tidak terlalu tinggi lah. Defisit kita tidak terlalu tinggi dan juga kita perlu mengawal juga hutang kita. Sebab apa? Kalau kita sebagai contohnya, kalau kita mempunyai hutang luar yang banyak, maka kita terpaksa membayar hutang kita dalam US dollar ke, sebenarnya dia akan memberikan kesan kepada kita. Selain itu, kekuatan ekonomi domestik juga perlu ditingkatkan agar negara dapat kekal berdaya saing dalam tekanan ketidakstabilan ekonomi global. Langkah berkenaan juga mampu meningkatkan keyakinan pelabur untuk melakukan aktiviti perdagangan di Malaysia. Seluruh rakyat bertanggungjawab menumpahkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong serta bersama-sama memelihara dan mempertahankan keharmonian serta kestabilan negara. Demikian intipati khutbah khas bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Isnin ini. Menerusi khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku di bawah naungan ilahi, mimbar menjelaskan mentaati perintah merupakan satu daripada tuntutan agama seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakyat perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi menjaga dan mempertahankan kestabilan negara. Justru inilah tanggungjawab dan kewajipan yang saling melengkapi antara satu sama lain dan bakal membuahkan natijah yang menyeluruh kepada semua. Pada masa yang sama, titah pesanan yang telah disampaikan baginda Tuanku juga perlu menjadi pegangan rakyat. Ia bertujuan memupuk rasa tanggungjawab dan kerjasama dalam memakmurkan negara.
29 daripada 13,000 jemaah haji yang tiba di Tanah Suci dilapor mengalami masalah kesihatan dan mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Tabung Haji TH. 23 daripadanya menerima rawatan di Makkah manakala 6 lagi di Madinah. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, 11 jemaah yang dimasukkan ke pusat rawatan mengalami masalah radang paru-paru. Kesemua mereka dalam keadaan stabil dan memadai dengan rawatan mengambil antibiotik. Jadi saya rasa ini bukan satu perkara yang kita perlu gusar atau perlu kita memberi penekanan yang lebih daripada biasa, kerana ini telah pun dikawal dengan baik oleh pihak perubatan kita. Dan keadaan pesakit-pesakit juga dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang baik. Beliau menggalakkan jemaah yang belum berlepas ke Tanah Suci untuk mengambil suntikan pneumokokal dan influenza bagi mengelak terkena jangkitan radang paru-paru. Terdapat juga jemaah haji yang mengalami masalah jantung dan kecederaan semasa beribadah. Terdahulu, Datuk Seri Syed Saleh menyambut ketibaan 279 jemaah di salah sebuah penginapan di Makkah. Isu kebajikan artis dan bayaran pemain industri yang telah mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Digital berjaya menarik respons positif para penggiat seni. Mereka menyambut baik perkembangan itu termasuk teguran terhadap stesen TV dan penerbit yang mengabaikan kebajikan artis. Jadi kalau kita lihat pembayaran ataupun seringkali berlaku lewat bayaran, kadang-kadang makan masa, ada yang syuting sebelum puasa lagi, sampai nak raya haji ni pun masih lagi tertonggak. Mungkin stesen-stesen TV ini gairah untuk membuat program, lebih-lebih lagi ada saingan ataupun lambakan artis-artis daripada Insta Famous. Jadi mereka ni mungkin mengatakan bayaran tu nombor 2, yang penting muka masuk TV. Kalau kami mereka turut tak senada menjual bakat isu kami ini perlu pada TV diberi station, dan macam mana TV station pun nak keluarkan sesuatu produk kan. Jadi kita saling memerlukan. Jadi pada TV station yang baru yang ada masalah macam ni, cuba kita kaji balik di mana silapnya, dan mungkin kita boleh ikut peraturan-peraturan yang bagus daripada TV station yang dah establish. Mereka turut senada isu ini perlu diberi perhatian serius kerana stesen TV dan artis saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Bertemu kembali. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berjaya memperoleh potensi pelaburan bernilai 23.07 bilion ringgit dan potensi ekspor produk dan perkhidmatan ke Jepun 2.1 bilion ringgit menerusi misi perdagangan dan pelaburan tim ke Tokyo dan Osaka. Misi selama 5 hari itu diketuai Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dari 29 Mei hingga 2 Jun. Menerusi kenyataan, MITI berkata potensi pelaburan dan ekspor ini melibatkan pelbagai syarikat terkemuka di Jepun, termasuk Fuji Electric, NHK Spring, CKD Corporation, Itochu Corporation, Sumitomo Corporation dan Mitsui & Company Limited. MITI akan berusaha untuk merealisasi pelaburan ini dengan segera bagi membantu Malaysia memanfaatkan trajektori pertumbuhan ekonomi global yang bertambah baik. Projek ini bukan sahaja akan menjana prospek pekerjaan dan peluang latihan kemahiran bagi rakyat Malaysia, tetapi juga memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini termasuk dalam rantaian bekalan domestik, menggalakkan pelaburan langsung domestik dan membangunkan lagi ekosistem industri strategik.
MITI juga akan berusaha untuk merealisasi ekspor barangan dan perkhidmatan Malaysia ke pasaran Jepun sambil turut memanfaatkan pelbagai perjanjian perdagangan bebas FTA yang dianggotai Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Digital menyasarkan sumbangan ekonomi digital Malaysia sebanyak 25% terhadap keluaran negara dalam kasar KDNK menjelang tahun 2025. Timbalannya Teo Nii Ching berkata pihaknya telah mengenal pasti 9 sektor yang berpotensi merealisasikan hasrat itu. Ia meliputi kewangan digital, perkhidmatan digital, kesihatan digital dan perdagangan digital sekaligus mampu membuka 500,000 peluang pekerjaan. Jadi saya harap bahawa denganlah usaha-usaha sekarang melalui MDEC dan juga melalui program pemangkin, kami telah mengenal pasti 9 sektor yang ada potensi yang besar dan juga boleh menjadi sebagai enabler untuk teruslah menarik lagi banyak investor ataupun investment masuk ke Malaysia dan jugalah membangunkan ekonomi digital kita. Beliau berkata kepada pemberita selepas pelancaran Shot Asia IT Service Senyum Berhad di Cyberjaya. Strategi hasil jangka sederhana MTRS perlu menjadi keutamaan segera bagi Malaysia. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menegaskan ia berikutan hasil kutipan cukai negara yang terendah dalam kelompok ASEAN Tolak 5 dan Pertumbuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. IMF menyentuh Belanjawan 2023 yang menekankan komitmen untuk meningkatkan kutipan hasil dengan meminimumkan ketirisan dan memperkukuh pematuhan cukai berpandukan MTRS. Namun langkah peningkatan hasil jangka masa sederhana penting diusahakan sebagai persediaan menggerakkan sumber hasil yang konsisten. IMF menyatakan ini dalam laporan perundingan konsultasi dan kaki tangan artikel keempat bagi Malaysia. Pada masa sama, IMF turut menggesa kerajaan mempertimbang untuk memperkenal semula cukai karbon yang diunjur mampu menyumbang 1 hingga 3% hasil fiskal daripada KDNK menjelang 2030.